tiga ya. Tu. Jadi makna istimewa manusia ni kadang akal fikiran. Tuhan campak mari akal fikiran kepada kita. Itulah yang boleh kita membezakan ini baik, ini tak baik, ini jahat, ini baik, ini syurga, ini neraka, ini apa nama. Boleh beza ni kerana akal. Itulah keistimewaan. Kan? Dan dengan akal inilah boleh mengatasi segala-gala dalam diri kita, termasuklah hawa nafsu. Kan? Dan juga akal. Tuhan bagi akal pun ada, nafsu pun ada, hawa nafsu. Tapi akal ini tak boleh tinggal. Kalau kita tinggal guna nafsu saja, maka jadi rosak. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'alil hawa amiran laka." Jangan kamu jadikan nafsu itu raja dalam hidup kamu. Kena jadikan akal. Akal dia boleh timbang. Pertimbangannya mari daripada akal, bukan daripada nafsu. Kalau guna nafsu sebagai pertimbangan, maka rosak. Guna akal, selamat. Baik, maka di sinilah kejadian Allah Ta'ala tadi nak menunjukkan manusia itu mulia daripada segala-galanya. Walaqad karramna bani Adam. Kami menghormati, kami muliakan anak Adam. Manusia itu mulia. Baik. Jadi kalaulah terjadi, akal tak boleh terima. Macam mana terjadi ni tak jadi sendirilah. Apa dia jadi sendiri? Fikirlah apa-apa. Semua daripada Allah tu. Hal yang kita balik tadi ni, Allah yang buat segala-galanya. Kan? Okey. Li'annahu law lam yakul lahu muhni, kalau tak ada yang menjadikan, bal hadasa bi nafsihi, bahkan terjadi dengan sendirinya. Lazima an yakuna ahadul amrayn mutasawwirani, lazimlah salah satu daripada dua tadi yang bersamaan, menyamai bagi sahibihi, bagi satu lagi. Rajihan alaihi bila sabab wa huwa muhadun. Kalau semacam yang tak ada kita kata tak ada sebab, maka itu adalah mustahil. Terjadi dengan sendiri, tak ada sebab apa, mustahil, tak masuk dalam akal fikiran. Wa dalilu hudusil alam, dalil kata baharu alam. Alam ni baharu. Tadi kita kata dalil ada Allah Ta'ala, baharu alam ini. Kata baharu alam ni apa dalil? Dalil kata hudusil alam, baharu alam, mulazamatuhu lil a'radil hadisah. Apa dia? Min harakatin atau sukunin atau ghairihima. Wa mulazimul hadisi hadisun. Dalil baharu alam ini melazimkan bagi segala sifat-sifat baru. Ya. A'rad tu jamak daripada arad. Arad tu makna sifat. Maknanya kerana ada sifat-sifat baru. Itu yang boleh kita kata baharu alam ini, ya, sebab dia ada sifat-sifat baru. Apa dia? Min harakatin, daripada bergerak, daripada pergerakan, atau sukunin, atau diam. Gerak diam. Itu sifat baru. Okay. Kalau orang kata, ada juga saya tengok baru dia tak bergerak langsung. Diam pun tidak, bergerak pun tidak. Macam mana nak fikir? Kalau salah satu tak apalah, sebab dia emma dia bergerak, wa emma dia tak bergerak. Ada saya tengok tak bergerak. Tak apa. Tapi kalau dia kata bergerak pun tidak, ya, diam pun tidak. Macam mana tu? Saya nampak matahari itu bergerak pun tak, diam pun bergerak pun tak, diam pun tak. Macam mana kita tahu? Sebab dua sifat berlawanan. Dia tak boleh dia kena salah satu saja. Kan? Dia kena ada salah satu. Tak bergerak langsung. Macam mana? Tak apa. Sebab dia kalau sebut dua tak boleh. Sebab Tuhan jadi semua alam ini berlawanan. Gerak, diam, tinggi, rendah, gemuk, kurus, langit, bumi, bulan, bintang,
bulan, matahari, bintang, apa, semua ada lawan dia. Tuhan jadi lawan. Kenapa? Karena sifat alam ni dia macam tu. Dia berubah. Kalau satu dia tak boleh, tak jadi dia sifat alam dia mari dua macam tu. Kalau dia bergerak, mana dia tak diam. Kalau dia tak diam, berarti dia bergerak. Kita tak boleh kata dua-dua sekali. Sebab dia berlawan. Benda berlawan, dalam satu masa dia tak boleh himpun, dia tak boleh duduk sekali. Dalam istilah al-mantiq dia panggil mani'atul jam'i wal khuluwi, menegah himpun dan menegah sunyi. Nak berhimpun, gerak dengan diam sekali tak boleh sebab dia berlawanan, kan? Dan nak berpisah dua-dua sekali pun tak boleh. Tak ada langsung gerak diam tak boleh. Nak kata gerak diam pun tak boleh. Tak ada gerak diam pun tak boleh. Mesti ada salah satu. Sifat alam dia macam tu. Ya, sifat alam. Okey. Apa lagi? Au nahwi ma'awiri atau lain daripada keduanya lah. Banyak lagi, tinggi, rendah, gemuk, kurus, hitam, putih, tebal, tipis, itu semua dia panggil alam tu dia macam tu. Ada tak ada, kan? Dulu tak ada, ni ada. Itu sifat alam tu. Sifat baru, benda baru tu macam tu lah. Wa mulazimul hadisun, yang melazimi baru itu baru jugalah. Maknanya gerak itu pun baru, diam pun baru juga Tuhan jadi. Kan? Tinggi pun Tuhan jadi, rendah pun Tuhan jadi, gemuk Tuhan jadi, kurus Tuhan jadi, tebal dengan tipis, semua Tuhan buat. Tak ada hak kita, hak Tuhan buat belakang. Kan? Barang Tuhan buat ini, produk yang Tuhan buat ini ialah baharu. Tak ada benda yang kata qadim, benda yang tak ada permulaan. Semua ada permulaan. Wa dalilul hudusil a'rab pula, dan dalil kata baharu segala sifat. Sifat tu pun baharu juga. Musyahadatu taghayyuriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Musyahadah, dapat dilihat sendiri. Mana taghayyuriha, berubahnya. A'rab tu berubah, ha tu daripada a'rab. Sifat tu kita nampak berubah. Min adam, daripada tak ada, ila wujud, kepada ada. Kan? Daripada tak ada kepada ada. Wa min wujudin ila adamin, daripada ada kepada tak ada, dia berubah-ubah. Kan? Kita, kelahiran kita daripada tak ada kepada ada, kan? Daripada ada tu berubah lagi. Lahir tak boleh cakap, merangkak pun tak boleh, duduk lentang, kan? Lepas tu dia berubah, dia tak duduk macam tu sentiasa. Sebab benda baru mesti berubah. Lepas tu boleh menyerap, lepas tu boleh boleh bangun, boleh tatih, boleh apa semua sampailah hari ni, kan? Berubah lagi ni, berubah. Akhirnya mati, berubah, kan? Daripada ada kita macam ni, esoknya tak ada. Inilah dia katakan baru alam ini. Jadi maknanya tak ada sesuatu pun yang tak berubah. Sebab itu dia kata al-alamu mutaghayyirun. Apa? Alam itu berubah. Yang kata alam tu benda berubah. Kalau tak berubah bukan alam. Tuhan tak berubah. Lagu itulah dia, dulu, sekarang, bila-bila. Kan? Kita ni berubah. Inilah sifat alam. Inilah kata dunia ni berubah. Al-alamu yang mutaghayyirun. Wa kullu mutaghayyirin, setiap benda yang berubah. Cari apa benda yang tak berubah, tak ada. Semua berubah. Apa juga yang berubah, hadisun baru.
Jadi jawabnya al-alamu hadisun, maka alam itu dinamakan disifatkan baru. Kan? Jadi kita ni baru, jangan lalai sangat tentang kejadian kita ni. Okey. Kemudian wa amma burhan wujubil qidami lahu ta'ala, ada pendalil wajib kata Allah Taala tu qidam, sedia kala ada, tak ada permulaan. Apa dia? Wa amma burhan wujubil qidami lahu ta'ala. Yang ni dalil akal. Ini pun dalil akal juga. Fali'annahu law yakun qadiman, fali'annahu, maka kerana bahawasanya Allah law yakun qadiman, kalau dia tak qadim, kalau dia tu ada permulaan, kan? Lakana hadisan, tentulah dia tu baru. Macam kita tak ada, kita ni maknanya kita kata ada permulaan. Kalau kita kata Allah tak ada permulaan, Allah tu maknanya ada permulaan, tentu dia baru macam kita juga. Kan kita ni bermula daripada tak ada kepada ada, kan? Bermakna ada kita ni ada permulaan. Mula ada kita, mula ada tadi umur 24 tak ada lagi, kan? Tarikh 24 tak ada lagi. Kan? Jadi maknanya ada permulaan. Permulaan wujud dia tadi pada 25. Kan? Dunia tu barulah wujud. Itu permulaannya. Setiap benda ada permulaan, maka boleh dihitung. Dihitung. Umur kawan ni banyak ni, ini banyak ni, kan? Hatta semua ada umur lah, kan? Alam ni pun ada umur, tak ada kata tak ada umur. Langit pun ada umur, bumi pun ada umur. Ada usia masing-masing. Baik, seterusnya law yakun qadiman, kalaulah, li'annahu law ni, inilah orang panggil dalil akli, dalil akal. Law, kalau, yang dia main kalau begitu, kalau begitu, akal kita. Kalau Tuhan tu, ya, maknanya ada permulaan. Kalau law yakun qadiman, li'annahu, kana Allah Ta'ala itu dia, kalau adalah dia tu qadim, kalau dia tu law yakun, law lam kot tertinggal tu, fa li'annahu law lam yakun, mana dalil kata tertinggal satu? Mana? Yakun tu kan jazam dengan sukun tu, mesti ada amal jazam, kan? Fi'al mudhari' dia mu'rab, rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jazam dengan sukun. Itu fi'al mudhari', kan? Adapun fi'al amar dengan fi'al madhi, dia mabni. Fi'al madhi mabniun 'ala al-fathah daiman. Kataba, zahaba. Ya, semua fi'al madhi dia fathah. Zahaba, kataba, qara'a, alima. Ya. Fi'al amar pula dia jazam dengan sukun, iaitu izhab, iqra, ijlis, dia jazam dengan sukun, kan? Fi'al mudhari' dia mu'rab, dia bukan majzum, dia bukan mabni. Kata mana kita kata alima ya'lamu, boleh baca ya'lamu, boleh baca ya'lam, boleh baca ya'lama, boleh baca tiga wajah. Ya'lami boleh tak boleh, kan? Fi'al mudhari' dia tidak khafat, dengan dia tak ada khafat. Ya, sebab alamat i'rab 4 tu saja. Iaitu wa alamatul i'rabi arba'un. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. 4, rafa', nasab, khafat, jazam, sukun, kan? Tapi 4 itu 3 saja yang ada pada tiap-tiap satu. Falil asma'i min zalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Isim ada rafa', ada nasab, ada khafat. Jazam tak ada. Katalah masjid, kan? Masjidun, masjidan, masjidin. Boleh baca masjid, apa letak waqaf bolehlah. Masjidun,
Dia tulis dia tu mana masjidin. Tapi boleh letak baris mati masjid. Tak boleh. Kan? Kalau orang letak juga tu dia tak menjadi nahu. Kan? Fi'al pula dia tiganya. Rafa, nasab, jazam. Dia tak ada khafad. Falil asma'i min zalika ar-raf'u wan nasbu wal khadu' wa la jazma fiha. Tu isim. Fi'al pula walil af'ali min zalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafda fiha. Khafad ada. Kan? Baik, kita tengok sekarang maknanya fi'al mudhari' dia jazam tu. Yakun tu ada tu. Fa'il fali'annahu law yakun. Tak boleh. Mana law mana dia? Bukan amil jazam. Amil jazam mesti lam, lamma. Ada apa amil jazam? Agak-agak. Ya, fal jawazimu asyaratun wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lam wa lam wa du'a. Kena tahu lah. Macam lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan? Ni ada tertinggal ni. Lam tertinggal. Ni. Fali'annahu law lam yakun. Tu. Ya. Law lam yakun qadiman, karena bahwasanya Allah kalaulah tidak ada ia qadim tu. Kalau dia tak qadim, kalau dia tu mana ada permulaan macam kita juga, jawabnya lah kana hadisan. Nah, saya adalah dia tu baharu. Kalau baharu fayaftiru, ada ta tertinggal. Fayaftaqiru ila muhdisin, maka memerlu ia berhajat ia kepada yang menjadikan dia, yang membaharukan dia, buat baru bagi ada, dia lah kena ada yang baru itu Allah. Begitu. Ya. Jadi maknanya tolong tambah lau lam. Silakan. Lau lam yakun qadiman lakana hadisan fayaftaqiru, ada ta tertinggal. Okey. Fayalzamu ad-dawru aw at-tasalsul. Kalau dia tu baru juga macam kita, kita Allah Ta'ala yang menjadikan kita, Allah pun baru juga ada yang menjadikan dia. Kan? Itu kata mustahil tu. Ya. Itu dalil kata wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam, bersifat dengan sedia kala, tak ada permulaan. Kalau dia ada permulaan, bermakna dia pun jadi baru. Setiap benda baru mesti ada yang menjadikan. Jadi kalaulah kita kata macam tu, dia pun ada yang menjadikan, jadi maknanya ya, jadi berlakunya daur ataupun tasalsul. Apa makna daur? Daur ini berpusing-pusing. Contohnya kita kata Zaid menjadikan Umar. Ya. Daur itu terbagi pada dua pula kan. Daur musarrah dengan daur mudmar. Daur musarrah itu di dua peringkat ya. Zaid jadi Umar, Umar jadi Zaid. Cuba kita fikir, boleh tak? Mana boleh macam tu? Zaid jadi Umar, Umar jadi Zaid. Orang tanya, siapa ni yang jadi ke Umar ni? Zaid kan? Habis Zaid tu siapa jadi pula? Umar jadi dia. Mana boleh orang kemudian jadikan orang dulu? Yang tu kita nampak, itu tak boleh pakai. Tapi itu yang paling musarrah, yang jelas nampak tak boleh pakai. Ada satu lagi yang perlu kita fikir dengan sedalam-dalamnya sebab dia banyak peringkat. Zaid menjadikan Umar, Umar menjadikan Khalid, Khalid menjadi Bakar. Kan? Bakar menjadikan Zaid. Tu kita tak ada nak fikir. Zaid jadi Umar, Umar jadi Bakar, Bakar jadi Khalid, Khalid jadi Zaid. Jadi tak ada nak fikir sebab banyak sangat. Mu'tamar. Kalau kita dah fikir, kita fikir halulusi tengok, kaji-kaji tengok. Mana boleh apa nama tadi, Zaid menjadi Umar, Umar jadi Bakar, Bakar jadi Khalid, Khalid jadi Zaid. Mana boleh Khalid jadi Zaid? Sedangkan Khalid itu dah mari berapa peringkat dah.
Nuh yang peringkat yang pertama yang menjadikan umat. Siapa jadi umat? Zaid. Tiba-tiba orang tanya, siapa jadi Zaid ni? Bakar. Boleh ke orang belakang? Sedang dia waktu Zaid jadi ke Umar, baru Bakar tak ada lagi. Kan? Jadi makna begitulah. A jadi B, B jadi C, sampai Z. Z jadi, siapa jadi A? Z jadi A. Yang mana boleh? Tak boleh. Itu orang panggil daur. Daur itu daur mudmar. Kalau dua peringkat saja, orang bersorak sebab terang, nampak. Yang akal kita tak terima, yang ni pun tak boleh terima. Tak banyak kan? Orang tanya, ayam dengan telur siapa jadi ayam? Siapa dulu? Kan? Sampai hari ini kita tak ambil keputusan. Sebab hakikat sebenarnya kita tidak tahu. Tapi mesti hakikatnya ada. Kan? Yang jadi confuse-nya ayam dengan telur ni. Siapa sebenarnya dulu? Sebab kita nak kata ayam dulu pun tak boleh juga. Kan? Kita pergi kedai, pergi tanya, saya nak ayam, saya nak ni, sebelah spesial. Orang jaga ayam pula kata, kita ada dua sini, ayam kampung dengan ayam telur. Sudah, ayam telur. Kan nampak, kalau ayam telur maknanya ayam tu mari pada telur lah. Ayam telur kan, mana telur dulu lepas tu buat ayam. Nampak? Nampaknya begitu. Tapi tak sudah dia, besok nak beli telur, pergi cara bagi telur 10 biji. Kawan kedai pun tanya nak telur apa, kita ada telur ayam, ada telur itik, ada bunyi pun telur ayam. Nak telur ayam kan, maknanya telur ayam, maknanya di situ tadi ayam telur, maknanya ayam dulu lepas tu telur kan. Sebab ayam telur kan. Ni telur ayam, mana ayam dulu, telur dulu lepas tu ayam. Sampai hari ni pun kita tak tahu. Ini orang panggil daur. Contohlah. Siapa jadikan Tuhan, kita jadikan. Baik, kita siapa jadi, Tuhan jadi. Tak boleh tu, pusing macam tu. Sama-sama baharu, tak boleh. Jadi Allah membaharu. Mustahil, tak masuk dalam akal kita. Mesti Allah itu qadir. Dia yang menjadikan kita. Kan? Siapa jadi kita? Allah. Jangan duk tanya lagi Allah siapa jadi. Kan? Kalau ditanya macam tu, bermakna Allah baru juga. Kalau dia anggap Allah tu baru ada, maka jadi kafir. Na'udzubillah. Kan? Memang itu. Awit tasalsul. Tasalsul ni maknanya, kalau tadi berkeliling, daur. Sebab tu kata kalau dauran tambah sikit. Kalau daur berkeliling. Kalau dauran dia jadi runabout. Tu orang Arab sebut dauran tu. Sebab dia duk pusing.